Salam sejahtera. Para pembeli boleh menjangkakan masa menunggu lebih singkat bagi flat BTO mereka. HDB sedang berusaha untuk mengurangkan masa menunggu purata kepada para sebelum pandemik iaitu tidak melebihi 4 tahun. HDB juga sedang mempercepatkan projek-projek tertangguh dan berjaya menamatkan lebih banyak projek dengan 20,000 flat baru bertukar tangan pada tahun lalu. Jumlah itu adalah yang paling banyak dalam tempoh 5 tahun lalu. HDB turut menyerahkan lebih 17,000 set kunci kepada pembeli flat iaitu kenaikan 15% berbanding setahun sebelumnya. Dua projek BTO di Bukit Batok akhirnya selesai dibina oleh kontraktor gantian yang dilantik HDB. Projek itu berdepan dengan kelengahan selepas kontraktor asal menarik diri disebabkan masalah keuangan. Dua projek lain di Marsiling dan West Coast oleh syarikat yang sama juga akan selesai dibina tahun ini. Buat masa ini, 94 projek masih sedang dibina dengan masa menunggu antara 2 hingga hampir 6 tahun. Rata masa menunggu projek-projek tersebut adalah sekitar 4 tahun. Pemandu kenderaan boleh jangkakan lebih banyak sijil hak milik kenderaan atau COE untuk 3 bulan akan datang. Ini selepas perubahan kepada kaedah pengeraan kota lesen kenderaan mula berkuat kuasa. Kota bekalan COE untuk Februari ke April dijangka akan meningkat kepada 9,437. Ini adalah penambahan lebih 700 COE berbanding jika kaedah sebelumnya digunakan. Mulai 1 Februari, bilangan COE yang tersedia dihitung mengikut purata bergerak bilangan kenderaan yang tidak lagi berdaftar sepanjang 4 suku sebelumnya dan bukan lagi 2 suku. Penyesuaian ini dilaksanakan hanya 6 bulan selepas langkah serupa untuk menaikkannya kepada 2 suku daripada hanya tempoh 1 suku. LTA menyatakan penyesuaian ini adalah untuk mengurangkan lagi turun naik bekalan COE dari suku ke suku. SPH Media mengarahkan jawatan kuasa audit syarikat itu supaya menjalankan siasatan lanjut terhadap kes melakukan tokok tambah kepada jumlah pengedaran naskah surat khabar. Syarikat itu juga mendapatkan bantuan pasukan guamannya dan hasil siasatan akan dilaporkan ke pihak lembaga SPH. Dalam satu kenyataan, SPH Media juga memberikan lebih banyak perincian berhubung kes itu menyusuli pengumuman yang dibuat sebelum ini. Siasatan awal mendedahkan antara September 2020 hingga Mac 2022, purata 49,000 naskah akhbar harian telah ditambah ke dalam jumlah pengedaran walaupun ia sebenarnya tidak diedarkan. Jumlah itu adalah 5% daripada keseluruhan jumlah pengedaran harian pada ketika itu. Hal itu satu keprihatinan menurut SPH Media sambil menambah secara purata lagi 5,000 naskah dicatat setiap hari meskipun selepas kontrak tempahan tamat. Sementara itu, lagi 17,000 salinan turut dicatat disebabkan oleh pengesanan yang kurang tepat. Terdapat kemungkinan berlaku percanggahan untuk 19,000 naskah ekoran aturan pertukaran produk dengan sebuah lagi syarikat penerbitan. Atas sebab itu, jawatan kuasa audit dan risiko SPH Media akan menyiasat isu tersebut lebih terperinci dan mempertimbangkan langkah yang perlu diambil. Ia dipengurusikan bekas rakan pengurusan EY ASEAN dan Singapura Max Low beserta para anggota daripada syarikat guaman dan bank. Kementerian Perhubungan dan Penerangan MCI menyatakan pihaknya maklum dengan kenyataan SPH Media itu dan menjangkakan kerjasama sepenuhnya untuk berkongsi hasil dapatannya bila sedia. MCI pada masa yang sama akan menyemak jika percanggahan berkenaan mungkin menjejas keputusan pemerintah untuk membiayai SPH Media. Sebelum ini, pemerintah bersedia membantu dengan menyediakan dana sehingga $900 juta untuk tempoh 5 tahun tetapi belum mengagihkannya sejauh ini. Ketangkasan serta semangat berpasukan para pegawai polis. Itulah faktor-faktor yang membantu polis menangkap seorang lelaki yang menahan dan mengacukan pisau ke arah seorang wanita di Yishun awal minggu lalu. Dalam satu sidang media, para pegawai berkongsi butiran kejadian itu terutama memandangkan itulah kali pertama mereka menghadap keadaan sedemikian. Kejadian berlaku pada 9 Januari lalu di luar sebuah kedai kopi di Yishun Ring Road. Polis menerima panggilan sekitar 7.30 pagi dan pasukan tindak balas adalah yang pertama tiba.
Mereka melihat seorang lelaki yang kelihatan resah gelisah apabila polis mendekatinya. Lelaki itu kemudian mengeluarkan pisau dan menahan seorang wanita sambil mengacukan pisau ke lehernya. I have to coordinate my men and try to persuade him to surrender. And also ask him to release the lady. However, he refused to heed to our advice or our instruction. Maklumat kemudian disampaikan kepada pasukan tindak balas kecemasan dari Division Police Woodlands. Apabila mereka tiba, pasukan itu terus melaksanakan rancangan untuk mengalihkan perhatian lelaki itu dengan cuba berunding dengannya. Apabila suspek itu leka, seorang pegawai polis bertindak pantas dan tegas dengan menyambar lelaki itu dari belakang. Dalam fikiran saya masa itu ialah makcik itu akan selamat dan tidak cedera. Waktu yang sama saya confident untuk buat itu take down lah. Operasi tersebut mengambil masa sekitar 20 minit. Mujur mangsa berkenaan tidak cedera. Suspek itu, seorang lelaki berusia 42 tahun, telah pun dikenakan satu dakwaan memiliki senjata berbahaya. Warga Singapura yang ingin ke Malaysia menerusi Causeway dan Link 2 kini mempunyai pilihan untuk menggunakan kemudahan laluan gerbang elektronik atau e-gate. Sebelum ini, kemudahan itu hanya dikhususkan untuk rakyat Malaysia. Menteri Ehwal Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution berkata, kemudahan tersebut dibuka kepada mereka yang menggunakan pasport elektronik atau e-pasport. 20 laluan e-gate kini tersedia bagi manfaat sekitar 30,000 hingga 50,000 warga Singapura yang berulang-alik antara kedua negara untuk tujuan sosial. Lagi 20 e-gate bakal dibuka khusus bagi penyeberangan di Causeway. Angkatan Tentera Udara Singapura dan Tentera Laut Perancis mengadakan latihan dua hala melibatkan jet-jet pejuang dari kedua-dua negara. Misi yang bernama Raster Band itu bertujuan menunjukkan kemampuan Perancis untuk mengerahkan asetnya dari laut meliputi jarak jauh terutama ke Asia Tenggara. 3 jet pejuang Rafale terbang sejauh 4,000 km dari sebuah kapal induk di barat lautan Hindi ke Singapura. Ini adalah kali pertama pesawat tentera laut Perancis terbang begitu jauh dari laut. Jet-jet Perancis itu menyertai latihan gempur udara bersama jet pejuang F-15SG dan F-16 Singapura. Latihan itu berlangsung dalam ruang udara antarabangsa di Laut Cina Selatan. Duta Besar Perancis ke Singapura, Mindy Teng berkata, kerjasama antara kedua-dua negara adalah penting bagi strategi Perancis di rantau Indo-Pasifik. Majlis Ugama Islam Singapura MUIS menghantar surat penyataan hasrat LOI kepada 1,500 bakal jemaah haji Singapura tahun ini. Sebelum ini, surat dihantar mengikut jumlah kuota yang diperuntukkan kepada Singapura. Dalam responsnya kepada pertanyaan Berita Mediacorp tentang surat bertarikh 12 Januari itu, MUIS menyatakan surat itu dihantar kepada jemaah dalam senarai sistem pendaftaran haji AHRS. Dan pemilihannya adalah berdasarkan tarikh pendaftaran mereka atas dasar siapa yang dahulu akan didahulukan. Walaupun tiada sekatan umur ditetapkan untuk musim haji tahun ini, syarat lazim lain yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi KSA seperti sudah melengkapkan vaksinasi COVID-19 dan vaksinasi bermusim masih kekal. Bakal jemaah haji harus mengesahkan jika mereka berminat sebelum 27 Januari ini menerusi laman MyHajj.SG. Bagi mereka yang menyatakan hasrat untuk menaikkan haji 2023, MUIS akan mengeluarkan surat tawaran rasmi LOO kepada pemohon yang berjaya pada akhir bulan depan. Mereka yang menolak akan dikembalikan ke senarai menunggu. Oleh itu, tiada lagi surat akan dihantar selepas surat bertarikh 12 Januari itu. Presiden Halimah Yacob menasihati masyarakat untuk kekal berwaspada terhadap penularan COVID-19. Ini sedang rakyat menanti-nantikan cuti Tahun Baru Cina hujung minggu ini untuk meraihkan bersama keluarga tanpa sebarang sekatan sosial. Berkata demikian dalam satu ucapan sempena Tahun Baru Cina. Presiden Halimah menambah perayaan itu merupakan satu masa yang baik untuk keluarga meraihkan hubungan serta menghargai mereka yang tersayang. Presiden Halimah berkata ramai juga yang berpandangan COVID-19 membuat mereka lebih menghargai serta mengeratkan hubungan keluarga mereka. We should remain cautious and stay vigilant
against the COVID-19 virus. I am glad that Singaporeans can once again enjoy the full festive atmosphere. Para peniaga tempatan mula mengenakan harga tambahan sehingga $15 ke atas barangan dan perkhidmatan mereka seawal 2 minggu sebelum Tahun Baru Cina. Ada yang mengatakan keuntungan tambahan ini dapat mengatasi kerugian yang dijangka semasa musim perayaan, manakala ada yang menyifatkannya sebagai bonus yang telah menjadi lumrah. Kedai Le Cuddles yang menyediakan khidmat bagi haiwan peliharaan mengenakan harga tambahan $15 kepada para pelanggannya. Ini bagi menampung kos sewa dan membayar para kaki tangan yang memerlukan wang itu bagi sambutan Tahun Baru Cina apabila kedai tutup selama seminggu. Sebagai penghargaan kepada para pelanggan setia, pemiliknya Cik Lerlin Tan turut menawarkan habuan kepada mereka. Terdapat juga kedai-kedai makan dan pusat penjajah yang menaikkan harga menjelang musim perayaan. Misalnya, pengendali makan Food Republic dan Food Junction yang kedua-duanya di bawah BreadTalk Group turut mengenakan harga tambahan di kesemua cawangannya. Ini sebahagian daripada usaha untuk menampung kos tambahan tenaga kerja disebabkan para pekerja yang melancong ke luar negara selepas sempadan dibuka. Sementara itu, Persatuan Pengguna Singapura memberitahu Mediacorp bahawa pihaknya hanya menerima segelintir aduan daripada para pelanggan sepanjang tahun lalu mengenai harga tambahan yang dikenakan para peniaga. Kebanyakan melibatkan lonjakan harga di salon kecantikan dan kesihatan. Namun, kes mengatakan bagi para pelanggan yang terjejas dengan kenaikan harga, terdapat platform bagi mereka untuk mengetengahkan isu tersebut.